Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sesama sikit hari ni. Suspend juga tadi. Pergi buat test. Kuk pregnant. Tak pregnant, Alhamdulillah. Dia ada satu line je. Bimbang juga kuk ada dua line. Alhamdulillah. Yang ada bersama kita sekarang ni boleh dengar tak suara saya, suara, gambar, audio, visual jelas? Boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suara siapa tu? Siapa ni yang jawab boleh ni? Anas. Okey, Anas. Terima kasih Anas. Sebab saya di skrin saya nampak muka saya je sekarang ni. Kalau buku yang sama dengan saya, okey, terima kasih Kak Azia, Kak Rahayu, Haslin, Cik Day, okey, jelas. Boleh tulis sikit kat ruang komen dari mana petang ni. Okey, Kak Nabisha dari Sentul, KL. Lagi? Dari mana sikit kita tengok sementara tunggu yang lain-lain masuk. Kak Aziah dari Seremban, Kak Rahayu dari Sepang. Semirah Kelantan. Kelantan kat mana? Kena banjir tak? Haslin Cik Day. Kelantan. Kena banjir tak tu? Semirah Shah Alam, Semenyih, Bukit Jelutong. Anas Bukit Jelutong. Okay. Aniza Kajang, Kak Rahimah Shah Alam. Oh, dari Pontian, dari Denai Alam. Oh, malah esok. No. Sabtu ni program di Denai Alam. Agak-agak sihat lah insyaAllah. Online ni okey lagi. Sesemua pun. Kalau pergi ke surau masjid ni, kita suspend sikit sesemua ni. Tapi dah test. Moga-moga Allah Ta'ala lindungilah insyaAllah. Okey, kita sambung hadis kita yang ke-8. Hadis yang ke-8 dalam bab yakin dan tawakal. Kalau kitab yang sama dengan saya yang warna biru, muka surat 103. 103. Jumpa ke? Are you ready? Jumpa insya-Allah. Yes. Okey, kita baca An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Abdullah bin Uthman bin Amir bin Umar ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taim ibn Murrah ibn Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi At-Taimi radhiyallahu anhu wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabah. Ni penting ni. Radhiyallahu anhum. Kita baca dulu sikit makna dari Abi Bakar As-Siddiq, iaitu Abdullah bin Uthman. So nama Saidina Abu Bakar ni Abdullah. Abdullah bin Uthman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi At-Taimi radhiyallahu anhum. Cuba tengok yang bahasa Arab kat atas tu. Radhiyallahu radhiyallahu anhu wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabah radhiyallahu anhum. Jumpa tak? Anas tanya kadang-kadang Abu Bakar, kadang-kadang Abi Bakar. Bagus soalan Anas ni. Ini dia panggil dalam grammar Arab, dalam bahasa Arab memang dia ada masa dia Abu Bakar, dia ada masa Abi Bakar, dan ada juga Aba Bakar. Bila dia Abu Bakar, bila dia jadi subjek. Kalau kita belajar bahasa Melayu dulu, ingat tak lagi subjek predikat? Maknanya di permulaan cerita, Abu Bakar seorang sahabat Nabi. Itu dia akan guna Abu. Kalau saya berjalan bersama Abi Bakar, saya melihat Aba Bakar. Macam mana tu Ustaz? Itu secara ringkas je saya beritahulah. Sebab kalau nak syarah dari segi grammar Arab, panjang cerita dia. Tapi bila
Abu Bakar itu dia yang tukang buat sesuatu. Dia yang buat sesuatu. Ataupun dalam ayat cerita tentang dia. Abu Bakar adalah seorang sahabat Rasulullah. Abu Bakar adalah seorang yang kuat imannya. Itu kita guna Abu. Kalau saya melihat Aba Bakar. Betul Kak Rahimah, mubtada. Kalau mubtada dia jadi Abu. Mubtada tu bahasa Melayu dia sebut subjek. Khabar tu predikat. Tapi kalau saya berjalan bersama Abi Bakar, Allah meredai wa'an dan daripada Abi Bakar. Saya sayang Abu Bakar. Dia memang dia adalah dia ni dipanggil Asmaul Khamsah. Abu, Akhu, Zu, Hamu, tak apa. Zumalin. Ya, Zumalin. Zumalin, orang yang ada harta. Kalau ra'ai itu saya melihat Zamalin. Kalau dia jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Ya. Itu Asmaul Khamsah. Ya. Bagus soalan Anas tentang Abu Bakar, Abu Bakar, Abi Bakar. Kalau dia ada an kat depan, wa'an Abi Bakar. Macam mana nak tahu Ustaz? You kena belajar bahasa Arab secara detail lagi lah. Okey. Jadi Ustaz tak sihat ke tu Ustaz? Macam sesama je. Ada sesama sikit. Dari Main pagi hujan tadi. tu. Main hujan tu, main banjir. Tak juga rasanya. Tak juga. Saya betulan malam tadi ada ceramah di Kedah, di Al-Ustar. Masjid tu selesa sangat, sejuk sangat aircon dia. Balik yang malam tu suspend juga. Saya flight pagi tadi balik KL. Sampai je Shah Alam saya terus pergi beli apa tu? Test kit. Pregnant test tu. Test kit lah Ustaz. Itulah. Saya cek ada satu lain. Nasib baik tak? Kit test. Satu lain. Tak pregnant lah. Okey. Cepat sembuh Ustaz. InsyaAllah, insyaAllah. Kalau kelas online ni okey lagi. Kalau di surau masjid itu suspend sikit lah. Kita pun tak selesa. Kita bimbang orang pun tak selesa. Tetapi precautionnya kita pergi test dululah tadi. Macam mana saya ada kuliah maghrib malam ni. Nak pergi ke tak seeloknya. Tapi dah lama janji tu malam ni. Di Putrajaya malam ni. Duk fikir nak pergi ke tak, nak pergi ke tak. Kita sihat je, cuma sesama sikit. Dah test dah negatif. Tapi takut orang rusing je. Betul. Macam mana? Kena tanya pendapat dia orang Ustaz. Tak, tolong bagi nasihat sikit. Aku tak pandai nak nasihat. Saya tak pergilah kot. Kalau sihat, kalau Ustaz rasa badan okey, gilah Ustaz. Badan okey je. Badan okey je. Surau masjid biasa sesama tak bagi masuk. Yelah, maknanya kita bimbang pada orang lain. Tak masjid surau. Takut jemaah tak selesa Ustaz. Takut jemaah tak selesa kan? Orang buruk sangka. Tu dah tu. Precaution. Cumanya di pihak saya, precaution, saya test lah tadi. Bila test negatif tu, kita pun lega sikit. Betul juga, tanya dia orang tak? Very early. Rasanya eloknya minta pandangan dia orang lah. Tanya pandangan dia orang kan. Kita sambung kita dululah. Tadi betul juga Anas takut jadi fitnah kan. Tapi online tak apa tak? Start test kit pertama kadang negatif, lepas tu positif. Saya kat rumah Betul ni. gitu Ustaz. Selalunya begitu. Lepas berapa hari tu kadang-kadang baru positif. Yes, it take few days. It take few days untuk virus to enough to give positive result. InsyaAllah tak lah tu. Yep. Kita doakan tidak lah. So pagi tadi dalam pukul tengah hari tadi saya test negatif. So kalau saya nak perlu buat sekali lagi malam ni ke besok No, another 3-4 days. Another 3-4 days.
Kalau Saya baru Ustaz dapat diberitahu. simptom yang baru, buatlah. Kalau dapat simptom yang lain. Ya. Siapa Buat siapa tadi hari-hari saya pun baru tak diberitahu? apa. Dalam keadaan Ustaz macam tu, buat hari-hari, buat hari ni, besok pun buat. Macam tu lah. Sebab keadaan Ustaz tu lain daripada lain kan. Dengan sesama macam tu. Bukan nak tunggu few days. Buat je. Tadi dah buat negatif, besok buat lagi. Tengok. Oh, sebagai Ha. precaution kita lah kan. Ya, ya. Tapi Ustaz, kit kat sana tu berapa harganya? Test kit di sana berapa harganya? Saya beli di airport tadi, 19. 19 hari-hari Mahalnya. 19 kan teruk juga. Dah RM5. Sekarang RM5 je Ustaz kat sini. Tak tadi sebab saya Dialog Star pagi tadi landing di airport, saya tunggu beli. Tunggu beli balik buat. Oh, pengalaman suami hari Sabtu negatif, hari Ahad positif. Tapi balik-balik saya tengok makan apa tu soda, makan minyak zaitun, makan madu semua kat rumah ni lah. Betulan pula alhamdulillah isteri dengan anak-anak ada kat Terengganu. Sepatutnya flight saya pagi besok balik Terengganu. Saya rasa macam tak nak balik lagi lah. Duduk dulu seorang sini. Tapi takutlah sikit duduk seorang ni. Okey, kita baca kitab kita lah. InsyaAllah saya test sekali lagi. Lama dah tak semua macam ni. Kalau tengok yang bahasa Arab, dekat sini garis baris saya 1 2 3 4. Radhiyallahu anhum. Jumpa tak? Radhiyallahu anhum. Jumpa Ustaz. Radhiyallahu anhum itu plural. Kalau radhiyallahu anhu singular. Kalau radhiyallahu anhum itu plural, jamak. Sebab apa jamak? Sebab apa plural? Sebab Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat, ayahnya adalah sahabat, ibunya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu keluarga. Ini keluarga yang hebat Abu Bakar ni. Dia sendiri Islam, isterinya, ayahnya, maknya, anak-anaknya. Ini satu keluarga yang support Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cumanya ayah Sayyidina Abu Bakar ni agak lewat memeluk Islam. Ayah Sayyidina Abu Bakar lewat memeluk Islam. Sayyidina Abu Bakar hijrah dulu ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk di Madinah 8 tahun. Kemudian maknanya 13 tahun Rasulullah dengan Abu Bakar dengan Rasulullah ni 13 tahun kat Mekah. Lepas tu hijrah ke Madinah. 8 tahun di Madinah. 8 tahun di Madinah barulah ayah Sayyidina Abu Bakar memeluk Islam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat dari Madinah datang ke Mekah untuk membuka kota Mekah, untuk tawan kota Mekah. Masa tu baru ayah Sayyidina Abu Bakar masuk Islam. Masa tu umur ayahnya dah sangat tua dah. Sehingga bulu kening dia yang uban putih tu jatuh dah tutup mata. Ayah Sayyidina Abu Bakar ni. Lalu dan Sayyidina Abu Bakar jumpa Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan ayah saya supaya masuk Islam. Lalu Rasulullah doakan ayah Sayyidina Abu Bakar supaya memeluk Islam. Lalu Rasulullah ni tengok friendship dan tawaduk. Biar aku pergi jumpa ayah kamu di rumah, kata Rasulullah. Biar aku pergi jumpa ayah kamu di rumah. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar, tak Rasulullah, saya kena bawa ayah saya datang jumpa Rasulullah. Ni masing-masing friendshipnya cukup hebat. Rasulullah pemimpin nak pergi rumah Abu Bakar. Abu Bakar nak bawa ayah dia. Tak sesuai Rasulullah pergi cari ayah saya. Saya kena bawa ayah saya jumpa Rasulullah lah. Rasulullah pula, dia orang tua. Patutnya aku yang mendatangi dia. Dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang jumpa ayah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan ayah Sayyidina Abu Bakar memeluk Islam. Pada saat itu Abu Bakar happy, tapi Sayyidina Abu Bakar menangis. Agak-agak sebab apa dia menangis? Siapa tahu? Terharu, gembira. Dia ada sebab lain Sayyidina Abu Bakar menangis. Sehingga Rasulullah tanya, apa nampak kamu sedih wahai Abu Bakar? Bukankah dah bertahun kamu tunggu
ayah kamu meluk Islam, hari ni meluk Islam. Abu Bakar kata, aku teringat Rasulullah dulu nak sangat Abu Talib memeluk Islam. Aku rela kalau tukar Abu Talib ni dengan ayah aku, kerana aku tahu itu mengembirakanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Maknanya dia happy ayah dia memeluk Islam, tapi dia tahu bahawa Rasulullah, sebagaimana dia ni berharap ayah dia masuk Islam, Abu Bakar tahu Rasulullah ni sangat berharap supaya Abu Talib memeluk Islam, tapi tak berlaku itu. Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak Islam, tak beriman. Jadi Abu Bakar pun Allah happy. Dia tahu dia nak ayah Islam. Allah, aku Dia rela. memahami perasaan Nabi. Dia memahami perasaan Nabi satu, dan dia kata, aku rela lah kalau tukar ayah aku ni dengan Abu Talib. Nak bagi tahunya, dia utamakan Rasulullah lebih daripada kehendak kegembiraan dia sampai macam tu sekali. Radhiyallahu an Abi Bakr As-Siddiq. Sebab itulah sekarang ni musim orang ceramah Isra' Mi'raj ini, itulah iman Sayyidina Abu Bakar yang sangat hebat. Iman Sayyidina Abu Bakar yang sangat hebat. Jadi hadis ini sekarang ni Sayyidina Abu Bakar ceritakan sesuatu. Ini Sayyidina Abu Bakar cerita, dan bab kita adalah bab yakin dan tawakal. Sekarang ni Abu Bakar cerita pengalamannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada dalam gua masa nak hijrah ke Madinah. Gua apa ni? Gua Musa? Gua apa? Ya, Gua Sur. Gua Sur. Dan Abu Bakar kata apa? Ketika kami dalam Gua Sur, saya melihat tapak kaki kaum musyrikin di atas kepala kami. Maka saya berkata, ya Rasulullah, kalau seseorang dari mereka melihat ke bawah tapak kakinya, pasti akan melihat kita. Jawab Nabi, bagaimana persangkaanmu terhadap dua orang yang disertai oleh perlindungan Allah, yang Allah sebagai orang ketiga? Apa perasaan kamu tentang dua orang kalau Allah yang ketiga bersama mereka? Jadi apa maksud Sayyidina Abu Bakar melihat kaki mereka? Aku melihat saya melihat tapak kaki kaum musyrikin. Untuk memahami hadis ni, saya sendiri alhamdulillah ada peluang ketika belajar saya sempat belajar di Mekah dulu dalam 10 bulan. Saya pergi panjat Gua Sur ini. Saya panjat Gua Sur tahun 2008. Tahun 2008. Masa tu saya belajar di Mekah. Saya belajar di Mekah dalam hampir setahun lah, 10 bulan. Jadi tahun 2008 tu lah saya panjat ke Gua Sur ini. Bayangkan kita orang muda ni, ialah 2008. Sekarang muda lagi. Masa tu lagi muda. Jadi 2008, saya panjat ke Gua Sur, mengambil masa 75 minit. Saya naik pukul 2 pagi. Saya sampai ke pintu Gua Sur pukul 3 suku pagi. Kenapa? Dan kita orang sembahyang subuh. Kita orang sembahyang subuh kat atas sana. Anas, Gua Sur ni dia lebih tinggi lagi, dia landai sikit. Kalau Gua Hira, dia dalam 30-40 minit je, tapi dia tegak gitu nak naik. Gua Hira, Gua Sur dia agak landai. 75 minit saya ambil masa sampai ke atas sana. Saya duk cakap dengan kawan-kawan, bayangkan kita orang muda ambil masa 75 minit untuk sampai ke pintu Gua Sur. Dalam keadaan ada dah laluan yang Bangla Pakistan duk buat, orang lalu sampai ke atas. Bayangkan Rasulullah naik masa ni. Ingat tak? Cuba kita kira je. Rasulullah naik Gua Sur ni masa umur baginda berapa? Cuba kira. Masa umur berapa? 53. 53. Yes. Jadi Nabi masa umur 40 berada di Madinah, di Mekah 13 tahun. Asma bin Abu Bakar pregnant 7 months, naik pergi hantar makanan. Anas, berkenaan dengan Asma binti Abu Bakar ni, sebenarnya Asma dia tak panjat bukit ni. Cuma Asma menguruskan makanan tersebut.
Yang bawa makanan ini adalah abang dia, Abdullah bin Abi Bakar. Cuma hebatnya Asma, dia ni bila Abu Bakar suruh dia uruskan makanan, logistik makanan, catering ni, walaupun dia tengah sarak mengandung, dia tak adalah alah ayah mengandung ni cari orang lain boleh tak? Tak, dia tak tolak tugasan tersebut. Dia rasa ini saham pahala dia untuk bantu Rasulullah nak hijrah. Jadi hebatnya Asma, walaupun sarak mengandung, dia terima tugasan untuk sediakan makanan. Bahkan makanan tu siap, nak letak, nak ikat bekas, nak letak tali pinggang dia, dia belah dua. Dia orang perempuan, dia ada tali yang ikat perut pinggang dia, dia belah dua, ikat balik pinggang dia satu, satu lagi dibuat ikat bekas makanan. Sehingga Asma digelar Zatun Nitaqain, yang memiliki dua tali ikat pinggang. Tapi Zatun Nitaqain, betul Anas. Tapi yang bawa naik ke bukit adalah abang dia, Abdullah bin Abi Bakar, bukan Asma yang panjat ke bukit. Tapi still besar peranan Asma sebab ialah dia terima tugasan tersebut. Okey. Jadi ya betul, umur Rasulullah 53. Saya dengan kawan-kawan, saya kata kita naik atas bukit ni masa umur muda kita ambil masa 75 minit. Bayangkan Rasulullah pada usia 53 tahun nak panjat bukit setinggi ini semata-mata untuk Islam, untuk selamatkan Islam. Besarnya pengorbanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi apa ni? Saya bawa balik umrah, ustaz yang bawa kita ziarah cerita Asma yang naik bawa makanan tersebut. Ya. Adalah riwayat kata Asma yang panjat bukit tu. Tapi sebenarnya yang panjat itu adalah abang dia, Abdullah bin Abi Bakar. Asma besar peranan dia menyediakan makanan tersebut. Bukan dia yang panjat naik atas bukit. Memanglah kalau kita nak nampak hebat cerita, Asma lah yang panjat. Itu nampak lagi lah dramatik ceritanya. Tak apalah, tak apa. Mungkin ada juga riwayat yang kata Asma. Okey. Balik pada tadi, saya bila saya naik ke atas bukit ni untuk faham sendiri hadis yang kita baca ni. Dan Abu Bakar kata, aku melihat kaki-kaki tentera musyrikin ini, bila saya panjat ke bukit ni, masuk dalam gua, baru saya faham apa maksud Saidina Abu Bakar melihat kaki. Bila kita sampai di pintu gua, kita kena tunduk. Kita kena tunduk pintu gua tu di bawah. Mana kalau kita berdiri, pintu gua di bawah, kita kena tunduk nyuruk. Orang Terengganu kata nyuruk. Kita kena tunduk ke bawah untuk masuk ke dalam gua sana. Jadi bila kita duduk dalam gua, kita tengok ke arah pintu, akan nampak kaki orang kat pintu tu. Jadi bila saya pergi ke gua ni, saya masuk dalam gua, masa tu kita recall balik hadis ni, oh inilah maksud Saidina Abu Bakar kalau mereka melihat, Saidina Abu Bakar kata, aku melihat kaki-kaki orang musyrikin. Kalau mereka lihat kaki mereka, akan nampak kita. Sebab maknanya kita duduk dalam gua, kita tengok, nampak kaki. Nah itulah Abu Bakar kata, aku nampak kaki. Kalau mereka tunduk, tengok kat kaki, akan nampak kita dalam. Tapi itulah yang riwayat kata, Allah Subhanahu Wa Taala hantar sarang laba-laba buat kat situ, menyebabkan mereka ni tak tunduk untuk intai. Macam mana nak intai, dah ada sarang laba-laba kan? Okey. Jadi ini maksud hadis ni. Okey, itu berkait dengan topik yakin dan tawakal. Jadi pada ketika itu Saidina Abu Bakar panik. Saidina Abu Bakar panik bila nampak tentera musyrikin dah dekat pintu gua. Panik bukan bimbangkan dirinya, tetapi panik takut-takut orang musyrikin dapat tangkap dan memikirkan nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar memikirkan masa depan Islam pula. Macam mana kalau kena tangkap, Rasulullah dibunuh macam mana? Itulah yang menyebabkan Abu Bakar panik, sedih, pusing. Lalu Rasulullah tengok Sayyidina Abu Bakar, hadis ni, wa nahnu fil ghar wa hum faqultu ya Rasulullah, lalu aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau seorang dari mereka melihat ke bawah tapak kakinya, pasti akan melihat kita. Pasti akan melihat kita. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap ke Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnain Allahu thalisuhuma, la tahzan
innallaha ma'ana. Betul Anas. Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah kata kepada Sayyidina Abu Bakar, apa pandangan kamu wahai Abu Bakar? Bagaimana persangkaanmu terhadap dua orang yang disertai oleh perlindungan Allah, yang Allah sebagai orang ketiganya? Ayat Rasulullah gini, ma zannuka, apa pandangan kamu, perasaan kamu, bisnaini, tentang dua orang, Allah yang ketiga bersama mereka. Itu maksud Rasulullah. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Inilah yakin dan tawakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan Rasulullah tak bimbang. Dan inilah juga yang perlu kita pegang. Kalau ada JK Masjid, kalau ada orang yang berusaha untuk menghidupkan majlis-majlis ilmu, jawatan kuasa nak buat kelas-kelas online, RH Qiraat Center, biar kita pegang benda ni. Kita buat program, ada orang tak bagi kerjasama, orang tak minat, orang fitnah, na'udzubillah min zalik. Kita kata apa? La tahzan, innallaha ma'ana. Don't be sad, Allah with us. Don't be sad. La tahzan. Jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Kadang-kadang ada di kalangan kita, dia kerja di office. Masuk waktu zuhur, dia nak ajak kawan-kawan solat. Orang pergi, alah, sejak balik umrah ni, dah jadi ustaz. Ustaz Anas, sejak balik umrah ni, kena baiklah. Kita kata, la tahzan, innallaha ma'ana. Aku nak ajak dia orang sembahyang zuhur je. Aku nak ajak kawan-kawan hadir majlis ilmu je. Dia orang kata kat aku macam ni. Ingat ayat ni. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Kita nak hidup, kita AJK Masjid, AJK Surau, kita jawatan kuasa nak buat program-program keagamaan. Ialah cabaran yang mendatang. La tahzan, innallaha ma'ana. Cuba sebut sekali. La tahzan. Tekanlah mutai tu. La tahzan. Tahzan, innallaha ma'ana. La tahzan dulu. La tahzan. La tahzan, innallaha ma'ana. Maha ma'ana. La tahzan. La tahzan, Innallaha Apa maksud dia? Jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama kami. Sungguhnya Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi inilah bab kita yakin dan tawakal. Kita sambung lagi baca. Mungkinkah seorang yang tetap dilindungi Allah akan khawatir suatu apa pun? Dan ini adalah satu contoh iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan tawakal. Yakin itulah yang melahirkan jiwa yang bertawakal. Kena kepung dah. Orang nak bunuh dah. Tapi keyakinan Rasulullah bahawa Allah akan jaga kita, Allah bersama kita. Kalau Allah bersama, Allah akan jaga. Rasulullah tak bimbang. Dan bila dengar macam tu, Sayyidina Abu Bakar pun tenang balik. Okey. Hadis yang ke-9. Wa an ummil mu'minin, Ummi Salamah, wa ismuha Hindun binti Abi Umayyah Hudzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi qala, ni doa ni, doa keluar dari rumah nak ke mana-mana. Bagus doa ni. Qala bismillah tawakkaltu ala Allah, Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udil aw azilla aw uzil aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhal alayya. Hadis rawahu Tirmizi, rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Daripada Ummul Mukminin Ummi Salamah, namanya sendiri adalah Hindun binti Umayyah, iaitu Huzaifah al-Makhzumiyah, ayah dia. Bahawasanya biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari rumah baca apa? Bismillah tawakkaltu ala Allah. Cuba baca sekali. Cuba kita baca sekali ramai-ramai doa ni bila keluar dari rumah ni.
Bismillahi. Billahi tawakkaltu ala Allah. Kita baca sikit-sikit. Saya baca dulu, kemudian sila ikut. Bismillahi. Bismillahi. Tawakkaltu Tawakkaltu ala Allah. Ala Allah. Allah. Allahumma inni Allahumma inni a'udzu bika a'udzu bika an adilla an adilla aw udall Au udal. aw azilla aw azilla aw uzil aw uzil aw adlim Au adlim. aw uzlam aw udlam. aw ajhal Au ajhal. aw yujhal alayya. Au yujhal alayya. Maksud doa ni, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah, saya berserah diri kepada Allah. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau daripada tersesat dan menyesatkan. Kita berlindung daripada sesat dan menyebabkan orang jadi sesat. Tergelincir atau menggelincirkan. Menganiaya atau dianiaya. Kebodohan atau diperbodohkan. Buat benda bodoh ataupun orang perbodohkan kita. Tandanya ini doa bila kita keluar dari rumah. Kita keluar dari rumah. Tawakal kepada Allah, berserah pada Allah, minta berlindung. Bukan saja kita minta berlindung daripada kita ni tersesat, tapi kita minta berlindung juga daripada kita menyesatkan orang. Bukan saja kita minta berlindung daripada kita dizalimi oleh orang. Kita juga minta berlindung daripada kita menzalimi orang. Kita minta berlindung daripada buat kerja bodoh. Dan juga orang bodoh buat kerja mereka ke atas kita. Kita minta berlindung semua. Tapi payah macam nak ingat doa ni. Kalimah dia dekat-dekat. Ada satu lagi doa keluar rumah yang mungkin lebih senang kita nak hafal. Yang mana? Yang bawah ni. Yang hadis yang ke-10. Dua-dua ni doa. Tapi mungkin yang pertama tu payah sikit nak ingat. Kita ambil yang kedua ni senang. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala ya'ni idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqita wa tanahha 'anhu asy-syaitan rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum wa qala at-Tirmidzi hadithun hasan zada Abu Daud fayaqul يعني الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقيا. Jadi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca ketika keluar dari rumahnya, baca apa? Baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Siapa yang baca ni bila dia keluar dari rumah, senang tak nak baca? Senang tak nak apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ya? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Itu je. Mana bila kita keluar dari rumah, kita baca itu Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Amal yang ni. Orang yang baca macam ni kata Rasulullah akan dikatakan, akan disambut mereka dengan kata-kata hudita wa wuqita wa kufita wa wuqita wa tanahha anhu syaitan. Dikatakan kepadanya, engkau telah mendapat hidayah, engkau telah mendapat kecukupan dunia akhirat, dan engkau terpelihara dan jauh daripadamu syaitan. Orang yang bila dia keluar dari rumah, dia baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, dikatakan kepadanya hudita, kamu telah mendapat hidayah, wa kufita, kamu telah mendapat kecukupan, wa wuqita, kamu telah mendapat perlindungan, wa tanahha anhu syaitan. Tanahha ni menarik, maksud dia gini, syaitan mengelak untuk bertembung dengan dia. Macam ginilah.
ada orang dia selalu masuk kelas dengan ustaz. Masuk kelas dengan ustaz. Lepas tu hari tu sekali dia pergi jogging. Dia pergi jogging, dia pakai tu seksi sangat, ketat-ketat sangat. Jadi dia nampak ustaz pun jogging kat depan tu. Dia jogging kat sini, dia pakai ketat-ketat seksi. Ustaz jogging kat sini, dia akan buat apa? Dia akan mengelak, tak nak bertembung dengan ustaz. Betul tak? Itu dalam bahasa Arab, dia panggil tanaha. Jadi orang yang baca bismillahirrahmanirrahim tu Allah la haula wala quwata illa billah, bila dia keluar, syaitan tak nak bertembung dengan. Tanaha makna syaitan akan mengelak daripada bertembung dengan dia. Ni hebat. Maknanya booster kita, antibody kita daripada syaitan. Syaitan mengelak untuk bertemu. Amalkanlah ni. Ini yang senang kita nak hafal rasanya. Mudah tak? Bismillahirrahmanirrahim. 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Mudah je nak hafal tu. Dan ada tambahan hadis ini, tambahan riwayat seterusnya, syaitan bercakap sesama syaitan. Syaitan sembang pula kepada temannya. Bagaimana dapat mengganggu orang yang mendapat hidayah dan orang yang dicukupi dan orang yang dilindungi, terpelihara tadi kan? Hudita wa wukita wal kufita. Kamu telah dapat hidayah, kamu telah dapat kecukupan, kamu telah dapat perlindungan. Dikatakan pada dia bila dia baca doa tadi. Bila gitu, syaitan cakap sama-sama syaitan. Dia ni orang dapat hidayah, dapat perlindungan, dapat kecukupan. Kita nak macam mana dia orang ni? Syaitan sama-sama dia bercakap. Besarnya amalan kalau keluar dari rumah, sama ada nak pergi hantar anak tuition, nak pergi hantar anak sekolah, nak pergi ke pasar, nak pergi shopping, nak pergi jogging, nak ke mana-mana, bila keluar je dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah, akan dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wuqita, kamu telah diberi hidayah, kamu telah diberi kecukupan, kamu telah diberi perlindungan, dan syaitan mengelak untuk bertembung dengan kamu. Dan syaitan pun bersembang sama-sama dia. Kita nak buat macam mana orang yang telah diberi hidayah ni, orang yang telah diberi perlindungan ni, kita nak buat what we can do, syaitan kata. Tak nak buat apa dah. Simple, tapi perlu istiqamah dan yakin. Bismillahi tawakkal. Ini tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal sambil dia dengan apa ni, la haula wala quwata illa billah. Hadis yang ke-11. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana akhawan ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahaduhuma ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarif. فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به. Turzaku. Kalau dalam buku yang sama dengan saya ni, dia tulis tarzaku. Benarnya turzaku. Ada tak buku lain yang turzaku? Ada tak? Dia lebih tepat, Nabi sebut la'allaka turzaku bihi. Tak apa, kita baca. Daripada Anas, pada masa Nabi, ada dua orang bersaudara. Ada dua beradik. Ada dua beradik. Dia ni salah satu selalu dekat pada majlis Nabi. Ya, betul Kak Maziah. Buku saya tulis Turzaku. Ya, Turzaku lebih tepat. Turzaku, dia pasif. Kamu diberi rezeki kerananya. You are given ke apa? Kamu diberi rezeki kerananya. Itu turzaku. Kalau tarzuku, kamu memberi rezeki. Kalau turzaku, kamu diberi rezeki kerananya. Nanti kita baca maknanya dulu. Ada dua beradik, kata Anas. Ya, betul Kak Maziah Yusof. Fa'il majhul, Masya Allah. Fa'il mudhari' mabni lil majhul. Passive voice. Diberi rezeki kerananya. Tu, fa'il majhul. Fa'il mudhari' mabni lil majhul turzaqu. Ya. Jadi Anas bin Malik cerita, ada dua beradik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ada seorang ni selalu attend majlis Nabi, pergi dengar kuliah, pergi belajar dengan Nabi SAW, pergi belajar. Yang seorang lagi bekerja, cari rezeki. Seorang lagi kerja cari rezeki. Jadi dialah belanja untuk adik dia yang pergi belajar tadi. Pada suatu hari yang bekerja itu mengeluh kepada Nabi tentang keadaan saudaranya yang tidak bekerja itu. Rasulullah, adik saya ni duduk ikut je Rasulullah, dia tak kerja. Saya hak duduk kerja cari duitnya, dia pergi belajar dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, la'allaka turzaqu bihi. Mungkin engkau diberi rezeki kerana dia. Maknanya dia tu sungguh belajar, kamu cari rezeki kerja. Jadi moga-moga kerana kamu support dia itu, itulah yang menyebabkan kamu bertambah rezeki kamu. Jadi rezeki itu masuk berdasarkan tanggungan seseorang. Kadang-kadang ada ayah kerja, ustaz, tak ada rezeki kerana anak-anak ni. Sebab tu kita jangan rusing. Ustaz, saya nak kahwin ustaz, takut nanti tak ada duit, tak ada rezeki nak hidup. InsyaAllah adalah rezeki itu. Isteri saya tak kerja ustaz, dia duduk rumah. Saya yang kerja. Ya, moga-moga kamu diberi rezeki kerana isterimu ini. Kan? Banyak tak rezeki? Banyak. Tu baru satu isteri. Salah ayat. Jadi salah ayat. Jadi bila dapat anak pula, ada orang dia takut bila ada anak, takut tak cukup makan. Takut tak cukup makan bila ada anak. Tak apa, rezeki kita akan datang. Datang anak, ada peruntukan rezeki dari Allah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada orang anak dia ramai, dia kerja biasa-biasa je. Tapi alhamdulillah cukup. Susu, makan. 8 orang anak. Ayah kerja biasa-biasa je. Yang ni masuk universiti, yang ni pergi sekolah ni. Moga-moga kamu diberi rezeki kerananya. Kita masuk bab yang baru, istiqamah. Kita berhenti dulu boleh tak hari ni? Saya rasa macam nak berhentilah dulu. Boleh Ustaz. Siap Ustaz. Subhanallah. Kita berhenti dululah. Kita masuk bab istiqamah dalam kuliah akan datang. Alhamdulillah Ustaz pun tak sihat nampaknya. Sehat je sebenarnya, cuma sesema. Itulah tak sihat jugalah tu. Kalau sesema ni memang yalah tak sihat lah. Sihat lah sikit je. Pening kepala juga nanti Ustaz kan. Itu betul. Sebab ni rasa macam berdenyut sikit. Ya Ustaz. So kita berhenti dululah hari ni. Okey, boleh je. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah